Kan Cik Nurul, boleh Duduk kita saham. kita pun tunggu peserta yang lain. Okey. Dapat peserta bagi ni. Doktor ada nak share screen berapa ke? Tak ada saya. Okey. Tunggu dahulu kan.
Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang dalam cerita pagi ini. Dalam simposium beliau mewawaskan semula masa depan kerja dalam era disruptif dan tidak terjangka. Saya difahamkan ada 14 peserta pagi ini. Yang pertama, Izrin Natasha binti Saiful, pelajar dari USM. Yang kedua, Encik Farid Saduki, ahli ekonomi dari Bait Al-Amanah. Yang ketiga, Profesor Madia CS Dr. Hafizan binti Maksum, Timbalan Chancellor Akademik dari University College of Yayasan Pahang. Yang keempat, Cik Nurul Atika binti Putih Rahman, pelajar USM. Yang kelima, Cik Amira binti Muhammad Yusuf dari Microsoft. Yang keenam, Lin Jiang Zuan, pelajar USM. Yang ketujuh, Encik Lim Pinsa dari Education Malaysia Association, pelajar ahli lembaga. Seterusnya, Lim Tian Song dari ICCPN USM, pelajar fellow persekutuan. Peserta yang ke-9, Nur Safiqah binti Muhammad Zai'as dari SIKOM, sebagai staff nurse. Yang ke-10, Nur Safina binti Nauho Gemi, pegawai tadbir dari Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, Kitab Pulau Pinang. Peserta seterusnya, Cik Ahmad Afiq Zafri bin Muhammad Zainuddin, pelajar USM. Peserta yang ke-12, Cik Chen Pandi, Presiden Higher Education Malaysia Association. Peserta yang ke-13, Cik Sri Mulam Gita binti Muhammad Zain dari Jabatan Belia dan Sukan Negara. Dan peserta yang terakhir, Cik Muhammad Asmal bin Muhammad Raslan dari Jabatan Belia dan Sukan Negara. Ada nama-nama yang saya tak sebut, mungkin boleh perkenalkan diri. Ini dalam kali ada Cik Nurul Fitria, Cik Ahmad Afiq Zafri, Cik Atika Rahman, Cik Lim Tian Hong, dan Puan Sri Nilam Gita. Okay, saya perkenalkan diri. Saya telah diamanahkan untuk pemudah cara pada pagi ini. Saya Nuriha Basir dari Pusat Sains Liberal, Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan UNIMES. Baik, salam perkenalan semua. Untuk pelakon kita pagi ini, Cik Nurul Fitria binti Khalid, pelajar siswa Zahid USM. Dan host untuk sesi ini ialah Cik Nurul Asiti Razali. Okay, kita telah diamanahkan pada pagi ini untuk membincangkan tiga topik bidang utama. Yang pertama tentang last ball, itu 40, iaitu generasi yang sensitif. Okay, kita akan membincangkan tiga bidang utama. Yang pertama tentang isu lost ball, iaitu generasi yang sensitif di bulan G40. Dan yang kedua, isu meritokrasi dan kesediaan konseling kerjaya. Isu yang ketiga ialah disiplin diri, moral dan kesihatan mental. Baik, bagaimana yang kita lihat dalam slide, apa yang perlu kita bincangkan ialah yang pertama, keadaan masa depan yang dikehendaki dan isu-isu tersebut. Keadaan semasa, jurang isu yang dikenalpasti, seterusnya apakah tindakan kita bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diberikan. Dan hala tuju untuk bidang kita ialah pendidikan sekolah ke pengajian tinggi. Untuk sesi ini, saya akan buka kepada para peserta untuk membincangkan bersama isu-isu tersebut. Kita diberi masa selama 2 jam dan setiap perbincangan isu tersebut hendaklah dibincangkan selama lebih kurang 30 minit untuk satu-satu isu. Dan sesi pengenalan 15 minit, seterusnya untuk penutup.
Jadi bagi meneruskan perbincangan kita, saya buka kepada peserta-peserta semua untuk kita bincangkan sama-sama isu yang pertama tentang generasi yang tersisih, lost life untuk kumpulan D40. Mungkin ada peserta yang ingin memulakan bicara, lontarkan idea-idea. Mungkin daripada lontaran idea tersebut, mencambahkan idea kepada peserta-peserta yang lain, insyaAllah. Baik, saya buka untuk sesi yang pertama, perbincangan kita yang pertama tentang isu lost life, kumpulan D40. Dia ada nak mula bicara, lontarkan idea-idea barangkali. Okay, mungkin Cik Ahmad Afiq, Cik Atika Rahman ataupun Cik Lin Tian Hong ataupun Puan Sri Nilam Gita. Boleh mula kita berbincang pagi ini untuk isu yang dibicarakan. Okey, khabar baik Lin Tian Hong. Okey, mungkin Cik Lin Tian Hong nak mulakan Sihat. Okey, terima kasih Cik Lin. Puan, sebenarnya saya tak faham sangat. Saya ada kurang jelas berkenaan topik satu yang kita harus bincang. Bolehkah saya minta diperhalusi topik ini? Kita perlu bincang daripada segi macam mana? Thank you. Baik, untuk topik yang pertama, ini merupakan rentetan daripada perbincangan di panel pada pagi-pagi tentang isu generasi muda belia yang tersisih. Mungkin peserta semua mempunyai idea-idea tentang generasi belia dalam zaman yang mencabar ini, tentang generasi yang tersisih, kehilangan arah tujuan, boleh kita berhalusi. Saya berpendapat salah satu sebab ya peluang yang sedia ada, sebab kita ketahui di negara kita sekolah menengah memang banyak beribu, tetapi institusi pengajian tinggi pula ada sedikit sahaja, tak sampai 1,000, tak sampai 100. Kalau tidak ambil kira swasta, kita lebih kurang tak sampai 50 pun. Ini memang ternyatanya pemilihan ataupun screening memang agak ketat lah, terutamanya dari segi akademik, pencapaian akademik. Saya memang setuju supaya syarat ini ditukar, sebab bukan semua student memperolehi pencapaian yang baik di semasa SPM ataupun STPM boleh survive dalam peringkat universiti dan seterusnya boleh mencapai kejayaan dalam selepas alam universiti. Memang betul kriteria untuk screening perlu dijelaskan dalam terutamanya dalam UPU. Umpamanya bahagian kepimpinan ataupun penlibatan dalam kurikulum memang perlu diambil kira, dan potensi diri juga kena diambil kira lah. Itu yang daripada segi pandangan saya untuk topik ini. Ya, mungkin para peserta yang lain ada nak menambah tentang isu Assalamualaikum, selamat sejahtera. ataupun kita boleh bilangkan isu sekolah. Ya, Dengar ke? dengar. Okey, Assalamualaikum. Saya cuma nak tambah berkenaan yang Cik Lim ada bagi tahu tadi. Okey, pada pandangan saya betul yang di mana saya rasa potensi diri pelajar itu perlu ditekankan. Di mana untuk pelajar-pelajar berpendidikan, kita tahulah mereka ada peluang yang cerah untuk ke IPT. Tapi macam mana pula dengan pelajar-pelajar yang tercicir? Maksudnya pelajar-pelajar yang bermasalah, yang di luar bandar dan sebagainya, pada pandangan saya mereka juga perlu diberi penekanan, iaitu kita lihat potensi mereka mungkin mungkin kita kata daripada aspek kemahiran. Kalau bukan kepada pendidikan, mungkin dari aspek kemahiran. Itulah pandangan saya. Terima kasih.
Baik, mungkin ahli peserta lain ada nak menambah tentang isu sekolah. Mungkin kita boleh bincangkan bagaimana sekolah luar bandar dan juga bandar. Mungkin ada pendekatan yang berbeza untuk kita sama-sama atasi. Mungkin ahli peserta ada Saya, Puan. Okey, macam ni. Saya berfikirkan sampai tiba masa kita perlu mengkaji balik sistem pendidikan yang digunakan pakai selama ini. Saya cadangkan supaya vocational ataupun kemahiran perlu diajar di semua sekolah tak tanpa diambil kira bandar ataupun luar bandar, sebab kelas kemahiran ataupun vocational training nampaknya sudah mendapat tempat ataupun memberi peluang yang lebih cerah. Tetapi yang malangnya, terutamanya di kalangan ibu bapa, kita asyik memikir akademik pencapaian adalah prioriti, manakala vocational hanya kepada student untuk kelas kedua ataupun pilihan kedua. Ini pertanggapan ini kita perlu dikikiskan. Jadi saya fikir adalah wajar kita fikir untuk membukakan vocational training di setiap sekolah, bermula daripada sekolah menengah untuk mengembangkan potensi pelajar kita. Ya, apa yang saya nampak melalui media Encik Lin, kita harus memperkukuh bidang kemahiran. Kan begitu Encik Lin? Ya, memperkukuhkan sistem pengajaran kemahiran di sekolah peringkat menengah. Seawal sekolah peringkat menengah lagi. Ya, terima kasih idea yang dilontarkan oleh Encik Lin bagi memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar-pelajar kita. Mungkin ada idea daripada Puan Atika ataupun Encik Lim Gan Hong ataupun Encik Sri Nulan Gurita untuk menambah. Selamat pagi. Hai. Ya. Dengar tak suara? Okey, macam ni saya Atika Rahman. Saya bersetuju dengan Encik Lim tadi, tapi untuk kita mengukuhkan bidang kemahiran sejak dari sekolah menengah, kita perlukan orang kata lebih spesifik. Contohnya daripada peringkat menengah kita ada daripada form 1 sampai form 5. Tapi selalunya bila untuk kita mengukuhkan bidang ni, kebanyakannya sekolah menengah dia akan mengukuhkan daripada tingkatan 4 lagi. Dan pendapat saya, mengapa tidak kalau kita mulakan daripada form 1 lagi. Macam sekolah rendah kita sudah kita macam fokuskan kepada pendidikan akademik. Jadi saya menyuarakan pendapat saya, kita perlu mengukuhkan lagi bidang kemahiran tu daripada peringkat sekolah menengah, maksud saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dan seterusnya. Okay, terima kasih. Moderator, saya bersetuju dengan pandangan yang dilontarkan oleh Puan Atika lah ya, sebab sekarang kita pun tidak seperti pendidikan kita telah berubah daripada dulu kita ada PMR, sekarang sudah jadi PT3, dan kemahiran vocational training ataupun kemahiran ini boleh jadi aliran ketiga, bukan lagi kita, sebab sekarang punya sistem cuma ada aliran sains dan aliran sastra. Mungkin daripada peringkat tingkatan 4, 5 kita boleh fikirkan aliran yang ketiga, iaitu aliran vocational, iaitu kemahiran. Dan semasa pelaksanaan kita perlu kikiskan tanggapan aliran kemahiran untuk pelajar yang tidak pencapaian akademik mereka adalah tidak begitu memuaskan. Tanggapan ini perlu dikikis di peringkat awal. Dan ini mungkin boleh memperkembangkan potensi kepada pelajar kita.
ataupun belia kita. Baik, saya bersetuju dengan pandangan Encik ini. Kita memperkukuh tentang kemahiran profesional dari peringkat awal lagi. Sebab potensi diri setiap individu itu berbeza-beza. Mungkin kita boleh memperkemas di situ. Baik, ahli yang lain akan ada lontaran idea yang ingin dikongsikan bersama. Hello. Ya, silakan. Saya Afri dan saya bersetuju dengan pendapat yang dilontarkan sebentar tadi. Tetapi saya nak tambah sedikit, di samping kita memperkukuhkan dari segi kemahiran dan juga ilmu itu sendiri, kita mungkin kena ambil berat juga tentang pertumbuhan dari segi perkembangan CV dan juga sahsiah pelajar. Turut kita kena ambil berat kerana pembangunan modal insan dan juga dari segi sahsiah pelajar tu akan diguna pakai sepanjang pembentukan pelajar itu sendiri. Jadi terima kasih. Saya juga bersetuju, kita mantapkan lagi perkembangan modal insan, perkembangan sahsiah diri, pembentukan sahsiah diri yang amat penting dalam diri pelajar-pelajar semua bagi persediaan kehidupan yang akan datang. Baik, terima kasih atas lontaran idea tersebut. Ada idea-idea lagi yang hendak dikongsi? Yang pertama tadi kita mantapkan dari segi kemahiran dan yang kedua pemantapan nilai diri modal insan. Baik, saya silakan. Mungkin ada yang tertutup. Puan, saya ada satu cadangan lagi. Ya. Barangkali sekolah di peringkat sekolah, peranan guru kaunseling perlu diperluaskan. Mereka boleh diberi tanggungjawab untuk mengenal potensi pelajar di tingkatan 1 dan setiap tahun jika boleh, pengenaan potensi pelajar itu perlu dilaksanakan untuk memastikan pendidikan yang disampaikan oleh guru boleh memastikan perkembangan pelajar, sebab kita tahu terutamanya pelajar yang bermasalah, mereka bukannya bermasalah sepenuhnya, sebab saya berpendapat setiap individu ataupun setiap insan mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Masalah kegagalan kita adalah gagal mengenal pasti istimewa ataupun sifat-sifat yang berada dalam mereka dan kita gagal memperkembangkan potensi mereka. Bukan mereka gagal menerima pendidikan yang disampaikan oleh kita. Ya, terima kasih Encik Lim. Saya bersetuju dengan lontaran idea tersebut. Untuk pelajar-pelajar yang bermasalah, kita cuba cari gali apakah potensi diri yang ada dalam pelajar-pelajar tersebut. Untuk isu-isu pelajar-pelajar yang bermasalah, melalui perbincangan ini, kita akan ambil maklum dan cuba untuk mencari jalan penyelesaiannya, iaitu bergantung pada peranan guru konseling yang telah diamanahkan di sekolah-sekolah untuk mencungkil bakat yang terpendam ataupun potensi diri yang terdapat bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Okay, terima kasih Encik Lim atas lontaran idea tersebut. Okay, saya beri 3 minit lagi untuk kita bincangkan isu ini, untuk kita pergi ke bidang yang lain. So, isu-isu yang lain, 3 minit lagi. Mungkin baru para peserta ada lontaran idea. Saya ada satu cadangan lagi. Mungkin bilangan cikgu ataupun guru perlu ditambah, sebab saya perhatikan sekarang nisbah cikgu kepada pelajar. Saya tak ada statistik antarabangsa untuk buat perbandingan. Nampaknya macam terlampau banyak, sebab ini telah menjadikan satu beban kepada cikgu ataupun golongan pendidik.
Dan akibat daripada bebanan ini, mereka tidak dapat memberi perhatian yang sepenuhnya kepada pelajar ini. Mungkin juga salah satu sebab menyebabkan keciciran pelajar di peringkat sekolah dan ke proses peringkat persekolahan pergi ke universiti. Okey, berkenaan dengan poin Cik Lim tadi, saya sangat bersetuju lah. Tapi untuk peranan guru daripada peringkat sekolah tu, saya berpendapat bahawa kalau boleh guru yang untuk memberi kaunseling tu adalah daripada guru yang betul-betul dia punya bidang kaunseling. Sebab saya juga ada juga mendengar daripada sahabat-sahabat saya mengenai tentang guru yang memberi kaunseling tapi bukan bidang dia. Kita risau benda ni akan menjadi pada orang kata boleh jadi memberikan maklumat tentang yang tak pasti. Maksud saya macam pseudo. Sekarang ni pun kita tahu kan macam semua orang pun boleh bagi nasihat tapi bagi pendapat saya kita kena orang yang bagi nasihat tu kalau boleh bidang dia sendiri. Saja. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Puan Atika. Saya juga bersetuju dengan cadangan tersebut. Untuk bidang kaunseling, kita khaskan untuk yang pakar sahaja. Bukan guru-guru yang bidang lain, hanya kepakaran kaunseling. Okay, ada 1 minit lagi untuk kita bincangkan di sini. Poin yang akhir saya ingin letakkan dalam topik ini adalah pada peringkat pengambilan guru, kita hendak pastikan golongan yang mendidik ini adalah betul-betul bercita-cita mendidik generasi akan datang dan mereka bekerja dengan hati yang ikhlas dan penuh bertanggungjawab dan bukan demi bekerja, mereka bekerja. Saya setuju dengan Cik Lim. Bidang guru ini sebenarnya bukan satu bidang yang mudah sebenarnya untuk mendidik anak bangsa, generasi belia kita menjadi pemangkin negara. Mudah-mudahan diperhalusi mereka yang benar-benar berminat untuk mengrajuti bidang keguruan. Mungkin itu kita ambil maklum dalam perbincangan kita. Okay, baik, seterusnya untuk isu seterusnya, isu yang kedua iaitu isu meritokrasi dan juga kesediaan kaunseling kerjaya. Mungkin ada ahli-ahli yang berlatar belakangkan kaunselor boleh melontarkan idea untuk isu ini, isu kesediaan dan kaunseling kerjaya dan juga isu meritokrasi untuk kepengajian tinggi. Mungkin ada ahli peserta yang ingin memberi cadangan bagaimana kaunseling kerjaya, tentang kaunseling kerjaya bagi memantapkan kerjaya belia masa kini. Ataupun ada isu meritokrasi tentang pengambilan pelajar-pelajar kita ke universiti. Bagaimana pengambilan pelajar-pelajar kita ke universiti, adakah pencapaian matlamatnya ataupun bagaimana. Saya mencadangkan barangkali sebab pemilihan kerjaya ini adalah berkait rapat dengan pendidikan atau skim latihan yang bakal diterima oleh seseorang belia ataupun seseorang pelajar. Di Malaysia, kita mula menentukan kemahiran ataupun pendidikan
yang bakal diterima oleh seseorang pelajar bermula pada tingkatan 4, iaitu selepas PT3. Maka saya cadangkan adalah wajar untuk Kementerian Pendidikan mewajibkan pelajar menghadiri sesi kaunseling kerjaya semasa ataupun sebelum pemilihan aliran khusus yang bakal diduduki, iaitu sepanjang 2 tahun, dan sebelum pelajar itu memasuki universiti, mereka wajib menerima pendidikan iaitu kaunseling kerjaya kali kedua untuk menentukan sama ada supaya membantu pelajar itu membuat keputusan yang betul dan jitu dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak lah, sebab kita tahu ibu bapa ataupun penjaga kerap kali mempengaruhi pemilihan kerjaya anak-anak mereka. Jadi saya cadangkan sesi kaunseling kerjaya ini diberikan kepada pelajar bukan sekali itu, bahkan lebih daripada sekali lah, terutamanya keputusan yang tiba masanya mereka membuat keputusan. Baik, terima kasih Encik Lim. Apa yang saya nampak ialah kita akan mengadakan 2 sesi kaunseling. Yang pertama sesi kaunseling untuk pemilihan aliran khusus bagi pelajar-pelajar di sekolah, dan juga yang kedua sesi kaunseling untuk pemilihan kerjaya. So, yang pertama tadi untuk pemilihan khusus, pemilihan diberikan sepenuhnya kepada pelajar-pelajar dengan sesi kaunseling tersebut. Mungkin dari sesi kaunseling tersebut, pihak kaunselor dan juga pelajar dapat mencungkil apa yang dikenali, potensi diri bagi setiap pelajar dalam sesi tersebut. Ada 2 kaunseling, sesi kaunseling pertama dan sesi kaunseling yang kedua. Okey, hasil dapatan perbincangan kita pagi ini. Terima kasih Encik Lim. Mungkin lontaran idea Encik Lim menambahkan idea-idea peserta yang lain. Puan, saya nak tambahkan pasal sesi kaunseling tu, saya berpendapat untuk bahawa kita buat untuk setiap sekolah kita membuat beberapa fasa. Contohnya macam student, peranan guru, mereka akan beri satu borangka penilaian apa yang mereka minat. Dan the second fasa, murid itu akan dipanggil sendiri oleh guru kaunseling tersebut untuk memastikan sama ada awak betul-betul meminati bidang yang akan diceburi pada pengajian tinggi nanti. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan atas lontaran idea tersebut. Mungkin peserta yang lain ada nak menambah? Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Puan, saya nak tambah, okey, selain daripada sesi kaunseling dan sebagainya seperti yang dikatakan sebentar tadi, saya nak tambah berkenaan persediaan. Persediaan pelajar-pelajar ni sendiri sebelum mereka melangkah ke alam kerjaya, pada pandangan saya mungkin boleh gerakkan mereka dengan kursus-kursus sebelum mereka ke alam itulah. Seperti contoh kursus-kursus yang boleh dijalankan adalah kursus etika kerja dan keterampilan diri yang pertama. Yang kedua mungkin kursus kemahiran kerja berpasukan dan kursus pengucapan awam berkesan contohnya. Pada pandangan saya ini adalah penting sebab kita kena dedahkan diri kita terhadap perkara-perkara ni dulu sebelum kita melangkah ke alam pekerjaan. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Saya juga sangat bersetuju dengan lontaran idea tersebut. Kita mengungkapkan dari segi khusus, pelajar-pelajar ini diberi khusus, mungkin penceramah-penceramah yang berkaliber yang akan dijemput untuk sesi tersebut, untuk khusus pengucapan awam dan juga etika kerja, khusus-khusus yang membantu untuk pemantapan diri pelajar, tahsiah diri. Mungkin dari khusus-khusus yang diduduki, pelajar-pelajar ini akan lebih bersemangat dan mempunyai hal yang tuju masa hadapan mereka. Okay, terima kasih atas lontaran idea tersebut. Seterusnya, mungkin peserta-peserta ada nak menambah. Saya mohon mencelah. Saya kira saya bersetuju dengan pendapat yang telah pun diutarakan. Cuma sedikit penambahan lah. Saya kira di samping kita memperkukuhkan dari segi sistem kaunseling di sekolah tu, kita juga boleh meneruskan
program-program seperti jom masuk ke IPT ataupun Carnival daripada Pendidikan Tinggi Negara, kita harus teruskan kerana platform sebegini membantu pelajar sebenarnya untuk membuat pemilihan ke IPT yang hendak dipilih lah, saya rasa. Ya, terima kasih Encik atas lantaran idea tersebut untuk kempen pemilihan kemasukan universiti yang perlu kita tingkatkan berdasarkan potensi diri. Mungkin dari situ, dari kempen tersebut, pelajar-pelajar nampak ke mana arah tuju mereka mengikut potensi diri yang ada dalam diri masing-masing. Itu kempen untuk masuk ke institusi pengajian tinggi perlu dipertingkatkan bagi pelajar-pelajar sekolah. Mungkin melalui kempen-kempen tersebut, pelajar-pelajar akan lebih bersemangat untuk meneroka bidang yang mereka ingin ceburi nanti. Okay, terima kasih atas lantaran idea tersebut. Mungkin ada pertambahan idea. Puan, saya moderator, saya ada sedikit agak orang kata confusing sebab kita tahu faktor motivasi terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalam luaran dan faktor dalaman. Kebanyakan apa yang kita lontarkan semua faktor luaran. Macam mana kita mahu meningkatkan faktor dalaman pelajar kita, terutamanya belia, dan memastikan terutamanya golongan yang tercicir ini mereka terdorong untuk maju ke depan dan tidak tercicir dalam sistem pembelajaran yang sedia ada. Saya fikir ini barangkali kita perlu discuss lebih mendalam supaya dapat membentuk satu idea untuk membantu golongan yang tercicir ini. Terima kasih Encik Lim atas lantaran idea tersebut. Mungkin kita sama-sama boleh perhalusi ahli peserta semua. Encik Lim telah melantarkan idea kita motivasi dalaman dan juga motivasi luaran. Dalaman berkait dengan bidang kerohanian, dalaman. Mungkin ada peserta-peserta yang ingin memberi cadangan bagaimana kita ingin memberi motivasi diri, dalaman dan juga luaran. Terutamanya yang dalaman yang kita tak nampak. Mungkin untuk motivasi dalaman pihak sekolah diminta untuk lebih ambil senang, ambil senang maklum untuk motivasi dalaman. Untuk pihak kaunselor mengambil maklum bagi mempercukup motivasi dalaman pelajar-pelajar dan juga motivasi luaran tadi yang kita telah cadangkan untuk membuat kursus-kursus yang pemantapan kursus-kursus bagi etika kerja dan juga kursus-kursus pengucapan awam. Kemahiran berbahasa perlu dipertingkatkan di zaman yang mencabar ini. Kemahiran berbahasa amat penting. Okey, untuk ruangan yang kosong tu, untuk ruangan yang kosong tu, untuk apa tu? Yang kita tak jawab lagi tu. Okay. Oh, keadaan semasa. Okay, mungkin ada idea daripada peserta, keadaan semasa kita, bagaimana isu-isu belia, masalah-masalah belia masa kini, keadaan semasa yang semakin meruncing ataupun ada isu-isu berbangkit tentang belia-belia kita, remaja-remaja kita. Mungkin ada lontaran idea daripada para peserta bagaimana keadaan remaja kita masa kini, belia kita masa kini.
Saya fikir masalah kalau dalam sistem pembelajaran untuk belia sekarang adalah masalah akses kepada internet. Ya, sebab kita tahu e-learning memerlukan internet, liputan internet yang sangat baik. Satu, kedua adalah peranti STEMIC equipment, ya. Sebab kita sedia tahu kita memang menghadapi masalah ekonomi terutamanya ibu bapa. Sesetengah ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan ini kepada pelajar-pelajar ataupun kepada anak-anak mereka, terutamanya golongan B40 yang mempunyai anak yang ramai, dan masalah ini akan bertambah ketara bila mereka berada di luar, terutamanya oleh penduduk Bumiputera ataupun orang penduduk di luar bandar lah. Jadi I think kita wajar fikirkan satu mekanisme untuk menolong ataupun memastikan golongan belia daripada golongan tersebut tidak tercicir dalam pembelajaran. Itu satu. Kedua, saya rasa kini masalah belajar pun sering dikaitkan dengan sosial lah, masalah sosial. Ya, iaitu kadang-kadang melibatkan jenayah ataupun masalah moral lah. Saya fikir ini yang antara tiga isu yang biasa dikaitkan dengan golongan belia. Barangkali kita boleh fokus dalam tiga isu inilah. Okay, terima kasih Encik Lin atas perantaran idea tersebut. Yang pertama tentang masalah talian internet yang kurang baik yang perlu diambil maklum oleh pihak-pihak yang berwajib. Yang kedua, isu masalah sosial remaja. Yang masalah merokoknya, masalah sekolah bebas, melibatkan jenayah. Itu dua isu utama. Yang sama, isu akses internet. Dan yang kedua, isu masalah sosial remaja. Puan Moderator, I think internet ini barangkali boleh tukar jadi keciciran dalam pembelajaran pendidikan. Keciciran dalam pendidikan barangkali sesuai sedikit. Kemudian saya fikir lagi satu cabaran ke saya pun masalah untuk belia. Baik, lantaran idea Encik Lin seterusnya adalah masalah keciciran kerjaya. Mungkin ada para peserta yang ingin menyumbang saran bagaimana masalah sosial remaja ini melibatkan isu-isu moral dan juga isu-isu jenayah. Bagaimana cara untuk kita mengatasi untuk masalah tersebut. Ya, saya persilakan untuk lantaran idea seterusnya. Assalamualaikum. Okey, saya nak tambah berkenaan masalah tu. Okey, pada pandangan saya, masalah yang kita hadapi sekarang adalah dari aspek sosial tu betul lah masalah sosial, tapi pada pandangan saya adalah kurang pendekatan kita sendiri kepada belia minoriti dan yang terpinggir. Macam belia yang terpinggir, kita tahu anak yatim, pada mereka yang contohnya orang miskin, gelandangan, macam minoriti seperti orang asli atau OKU, di mana pada pandangan saya kita kurang mendekati mereka dan kita tak tahu macam mana cara kita nak beri mereka akses kepada pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh lain juga, belia berisiko juga kita perlu cater dan kita perlu berikan mereka ruang dan peluang untuk mereka akses kepada pendidikan di Malaysia pada masa sekarang lah. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Baik, saya bersetuju dengan cadangan tersebut, iaitu anak-anak yang terpinggir dari golongan anak-anak ibu tunggal ataupun anak-anak gelandangan. Masalah anak-anak ibu tunggal dan juga gelandangan yang perlu diberi perhatian yang lebih. Mungkin kita terlepas pandang di situ, anak-anak gelandangan dan juga anak-anak ibu tunggal. Sebab anak-anak gelandangan ramai sebenarnya kalau kita kaji dan analisis. Itu juga anak-anak ibu tunggal. Mungkin pihak sekolah yang boleh melihat isu ini ataupun pihak-pihak NGO mungkin bergabung tenaga untuk menyelesaikan masalah-masalah
daripada anak-anak ibu tunggal dan juga anak-anak gelandangan yang perlu perhatian lebih. Okey, idea seterusnya. Saya persilakan para peserta. Puan Moderator, saya berfikir kita perlu fikirkan satu mekanisme ataupun satu sistem yang holistik untuk mengesan keciciran di peringkat awal. Setakat saya faham, bila berlaku transisi antara sekolah rendah ke sekolah menengah, sudah ada sebahagian pelajar tercicir. Masalah keciciran seterusnya adalah di sekolah menengah, iaitu tingkatan 3 ke tingkatan 4. Keciciran yang seterusnya berlaku tingkatan 5 ke peringkat sama ada pendidikan tinggi ataupun tidak. Jadi saya fikir satu mekanisme keciciran peringkat awal iaitu di peringkat sekolah rendah ke sekolah menengah perlu dibangunkan supaya ada data dan kita tahu kita dapat mengenal pasti masalah di peringkat awal supaya langkah pencegahan ataupun langkah pemulihan dapat diambil. Jika tidak, saya agak bimbang jikalau kita bangunkan di peringkat sekolah menengah, saya takut agak terlambatlah sebab masalah ketinggalan ini perlu dicegah di peringkat awal dan bukan di peringkat yang agak ketara baru kita buat pencegahan. Ya, betul Tun Cik Lim, saya sangat bersetuju. Melalui perbincangan ini, kita perhatikan iaitu sistem yang holistik perlu ditimbulkan, sistem yang holistik bagi melihat bagaimana keciciran pelajar-pelajar dari peringkat sekolah rendah lagi. Dari peringkat sekolah rendah, keciciran dari peringkat sekolah rendah. Mungkin ada pelajar-pelajar yang telah tercicir dari tahun 1 lagi, sampai tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. Seterusnya, keciciran yang kita perlu kenal pasti pada peringkat sekolah menengah rendah, contohnya aliran dari darjah 6 ke tingkatan 1. Mungkin ada keciciran di situ yang kita tidak ambil maklum, dan mungkin melalui perbincangan ini kita mohon pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk cuba mencari data atau statistik bilangan pelajar-pelajar yang tercicir ini dari peringkat rendah dan juga peringkat menengah rendah untuk kita sama-sama terhalusi bagaimana cara untuk mengatasi masalah pelajar-pelajar yang tercicir ini. Baik, lantaran idea seterusnya, saya persilakan para peserta. Saya kira sedikit penambahan lah untuk masalah yang dihadapi oleh pelajar ataupun mahasiswa kini lah. Yang boleh saya sebutkan di sini ialah masalah atau stres dalam kalangan pelajar lah. Dan kesihatan mental pelajar semasa yang kita tengok pada hari ini yang sangat rendah lah. So, saya kira ini perkara yang sangat penting untuk kita ketengahkan lah juga. Baik, terima kasih. Saya juga bersetuju dengan lontaran idea tersebut, iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Kalau kita lihat isu-isu semasa kini amat menyedihkan dengan isu bunuh dirinya dan bukan sahaja belia yang bermasalah, tetapi keluarga juga. Isu-isu bunuh diri ini dah semakin meruncing nampaknya di negara kita. Saban hari kita diberikan dengan media massa menceritakan tentang kisah-kisah bunuh diri. Mungkin masalah kesihatan mental yang perlu kita perhalusi, masalah kesihatan mental. Ya, terima kasih atas lontaran idea tersebut. Mungkin ada pertambahan idea-idea yang lain kita kongsi bersama untuk pembangunan negara dan juga pembangunan belia pada masa hadapan. Okay, untuk belia-belia sebenarnya untuk 15 tahun hingga 30 tahun. Itu definisi terkini untuk definisi belia. Sebelum ni definisi belia 40 tahun, tapi definisi belia telah dianjurkan kepada umur 15 hingga 30 tahun. Jadi mungkin ada belia di sini
Sebab saya ni dah belia purba. Tak belia dah. Okay, ada belia-belia yang ingin melontarkan idea, pandangan dari kacamata belia mungkin? Baik, ada penambahan lain selain daripada masalah kesihatan mental yang kita perhalusi, dan kita juga dah perhalusi tadi tentang masalah dalaman dan juga masalah luaran. Telah memberi pandangan, pandangan kepada Cik Lim. Okay, mungkin ada penambahan 10 minit lagi untuk kita bincangkan isu ini sebelum kita masuk ke isu lain, ataupun ada nak tambah tentang isu meritokrasi. Bagaimana pengambilan pelajar-pelajar ke universiti, mungkin ada kepincangan di situ dari sudut mata pandangan ahli peserta semua yang boleh kita kongsi bersama, yang boleh ditambah baik. Puan Moderator, saya fikirkan selain daripada yang tadi kita sebut tadi, barangkali pemberian scholarship ataupun tajaan kita pun perlu dipertimbangkan semula. Sebab terdapat sedikit tajaan ataupun scholarship, mereka mempunyai had umur. Dan kriteria yang paling utama dipertimbangkan adalah pencapaian akademik. Mungkin kriteria kedua-dua ini perlu ditukar sedikit sebab, dan kalau tak silap saya, untuk kita menyambung pelajaran daripada tingkatan 5 ke IPTA, kita punya sijil SPM ataupun STPM hanya sah laku 5 tahun sahaja. Mungkin perlu ubah supaya membolehkan para belia menjalankan ataupun mencari pengalaman bekerja di luar sebelum mereka menjejak kaki ke menara garing untuk menerima ataupun mengejar impian mereka yang seterusnya. Okay, terima kasih Lim atas lantaran idea tersebut, iaitu dari segi penajaan. Mungkin kerajaan telah dimaklum tentang sisi penajaan, kriteria penajaan untuk SPM dan juga STPM untuk laluan ke universiti. Seperti yang Cik Lim maklum tadi, dari segi sah laku penajaan tersebut. Dan mungkin ada lantaran idea daripada para peserta bagaimana untuk meningkatkan kerjaya. Isu kerjaya ini semakin mencabar yang boleh kita lontarkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang berwajib menangani isu kerjaya yang semakin menghambat nampaknya Malaysia ini. Mungkin ada idea-idea yang boleh kita kongsi bersama. Okay, saya persilakan para peserta. Okey, setakat ini saja untuk isu yang kedua, iaitu isu meritokrasi dan juga isu kesihatan mental. Kita masuk isu yang ketiga. Isu yang pertama tadi, isu generasi yang tersisih. Isu yang kedua, isu meritokrasi dan juga isu persediaan kaunseling dan kerjaya. Baik, kita masuk isu yang ketiga, iaitu isu disiplin diri, akhlak dan juga kesihatan mental yang boleh ditambah baik daripada perbincangan isu yang kedua tadi. Isu yang kedua tadi lebih pada isu kerjaya, dan isu yang ketiga ini kita fokus kepada isu kesihatan mental para belia dan juga isu akhlak. Mungkin para peserta ingin memberi idea bagaimana isu-isu permasalahan sosial yang boleh kita kongsi bersama untuk melihat apakah isu-isu sosial pada masa kini
untuk kita ambil tindakan, pelan tindakan kita daripada isu-isu masalah tersebut. Baik, saya selitkan lontaran idea daripada para peserta. Ataupun para peserta ada isu-isu lain yang dibincangkan dalam sesi perbincangan kita untuk dibawa ke pihak yang berkenaan. Mungkin ada isu-isu yang berbangkit, bukan sahaja isu yang dipaparkan di sini, ada isu-isu yang lain. Baik, saya persilakan para peserta, mungkin ada isu-isu lain yang ingin dibincangkan. Puan, untuk poin disiplin diri, moral dan kesihatan mental, saya berpendapat bahawa peranan guru juga yang ni pun sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, pasal fasa pertama dan fasa kedua, sebelum pelajar daripada pelajar sekolah menengah untuk melangkahkan kaki mereka ke IPT, sebagai guru, mereka perlu juga mengadakan kiranya macam satu program ataupun satu sesi kaunseling juga untuk menerangkan betapa, contohnya kalau macam ada pelajar-pelajar yang minat untuk sambung ke bidang sains contohnya, dan juga bidang lain, mereka perlu memberitahu pelajar situasi yang sebenar apabila mereka menjejakkan kaki apabila mereka memasuki fasa kerja nanti. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas idea tersebut. Kita akan memperkukuh nilai-nilai moral dan juga kesihatan dari peringkat sekolah lagi, dari peringkat akar undi, mungkin peringkat akar undi dalam pelajaran besar. Mengatasi masalah-masalah moral yang berbangkit dan juga memberi kerohanian dan juga tasbih diri dari peringkat sekolah lagi. Baik, seterusnya saya persilakan pada peserta. Okay, Assalamualaikum. Saya ada nak tambah, ni daripada pengalaman saya sendiri. Semasa saya sekolah, ada satu sistem yang dibangunkan di sekolah tu, iaitu sistem merit-demerit. Tapi sayangnya masalah dia adalah kita sendiri pelajar tak dapat nak akses sistem tu. Jadi kita tak tahu berapa dah kita dah kena demerit, berapa dah kita kena merit. Maksudnya saya pun kira ada buat masalah jugalah kat sekolah. Kita tahu, oh kita potong sekolah contohnya kita kena demerit 100. Jadi tapi secara totalnya kita tak tahu macam mana dia berlaku, macam mana dia dipaparkan, kita tak tahu pun berapa kita punya total. Jadi pada pandangan saya, mungkin sistem ni kita boleh wujudkan untuk pelajar-pelajar akses. Jadi berapa dia punya markah, maksudnya berapa dia punya merit, berapa dia punya demerit. Jadi mereka boleh, pada pandangan saya dia boleh, kira kita kata dia boleh lakukan sesuatu lah. Contohnya kalau ada dalam sistem tu kita boleh cakap, okay, kalau mewakili sekolah dalam apa-apa pertandingan, contohnya akan dapat merit 100. Jadi kita, pada pandangan saya, kita boleh improve diri kita. Jadi pada pandangan saya, ini adalah persaingan antara kita dan diri kita sendirilah. Seperti kita dapat tahu, okay, so apa yang tak okay kita boleh improve. So apa yang kita rasa tak kita boleh join untuk bangunkan diri kita, so kita boleh apply kepada diri kita. Pada pandangan saya, ia boleh, kita kata kita boleh mengurangkan sikit lah masalah disiplin kita. So bila kita tahu berapa markah kita, berapa kita punya pencapaian, pada pandangan saya itu adalah perkara yang baik lah. Itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas lantaran tersebut. Atas idea sistem merit perlu diperkukuh dan boleh diakses oleh para pelajar untuk pemarkahan. Pelajar dapat mengetahui markah masing-masing, contohnya markah persatuan ataupun penglibatan dalam kelab ataupun juga pertandingan-pertandingan yang ambil semasa
di peringkat sekolah negeri. Jadi sistem merit tu boleh dibangunkan semula dan diperkukuh. Dan yang pastinya boleh diakses oleh para pelajar untuk mengetahui markah mereka. Baik, terima kasih atas lantaran idea tersebut. Ya, idea-idea yang lain mungkin untuk disiplin diri, moral dan juga kesihatan mental. Wan, ya, Ya, sebab silakan. saya tengok setakat perbincangan kita, kita hanya fokus pada kebanyakan di education. Padahalnya keciciran pelajar belia ini tidak juga berkaitan dengan institusi kekeluargaan dan juga masyarakat iaitu komuniti. Macam mana pula peranan kekeluargaan ataupun komuniti dapat membantu golongan saya anggapkan golongan yang tercicir ini golongan yang kurang bernasibat lah. Macam mana peranan kekeluargaan, institusi kekeluarga dan komuniti dapat membantu mereka selain daripada institusi formal seperti pendidik persekolahan ini. Ya, terima kasih Encik Lim. Mungkin melalui perbincangan ini, kita ada dua hasil dapatan lagi yang perlu diperkukuh. Bukan sahaja institusi pendidikan, tetapi juga institusi kekeluargaan dan juga peranan komuniti setempat dalam menangani isu-isu belia ini. Yang pertama, sistem kekeluargaan dan juga pada peringkat komuniti yang harus mengambil maklum atas permasalahan yang berlaku. Bukan kita letakkan sahaja pada institusi pendidikan, tetapi peranan semua pihak. Mungkin daripada peranan komuniti, ada idea-idea yang boleh dilontarkan melalui peranan komuniti dan juga bagaimana peranan keluarga untuk sama-sama menyumbang pemantapan belia pada masa kini. Saya buka para peserta untuk melontarkan idea untuk isu kekeluargaan dan juga komuniti. Mungkin ada pandangan daripada peserta tentang pelan tindakan, apa pelan tindakan kita melalui peranan komuniti dan isu-isu kekeluargaan. Baik, saya persilakan para peserta. Mungkin peranan komuniti ini kita boleh buka untuk ketua-ketua kampung ataupun ketua-ketua komuniti untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Adanya kerjasama daripada ahli-ahli komuniti dan juga pihak sekolah, hubungan dua hala antara komuniti dan juga sekolah yang mengambil kira dengan sistem kekeluargaan. Mungkin ada rangkaian di situ, jaringan sosial. Kita boleh adakan jaringan sosial. Dan jaringan sosial antara institusi pendidikan, sekolah dan juga komuniti. Ada jaringan sosial. Bukan kita letakkan pada institusi pendidikan semata-mata. Mungkin lebih efisien di situ. Ya, ada idea daripada para peserta untuk menambah perbincangan kita dari sudut komuniti dan juga keluarga. Saya persilakan. Puan, saya fikir mungkin barangkali juga setiap peringkat NGO mereka perlu wujudkan ataupun menkhaskan certain kuota untuk mendengar wakil-wakil ataupun keluhan suara daripada belia. Sebab saya tengok kebanyakan NGO terutamanya macam AJK ataupun tanpa kepimpinan NGO dipegang oleh golongan senior citizen lah, pendek cakap lah. Mereka yang berumur konon-kononnya lebih berpengalaman, lebih ketahui. Ada banyak idea dilontarkan tetapi
idea dan aktiviti yang dicadangkan kurang dapat sambutan dan minat daripada golongan belia. Ini yang menyebabkan mereka agak beratlah untuk melibat sama ataupun mengambil bahagian dalam aktiviti yang dicadangkan oleh golongan berkenaan. Mungkin barangkali aktiviti yang dicadangkan ataupun dilontar oleh belia sendiri barangkali lagi sesuai dengan cita rasa mereka tersendiri. Baik, terima kasih Encik Lim atas idea tersebut, iaitu idea pihak-pihak NGO yang boleh mencungkil permasalahan para remaja dan juga belia dan mungkin boleh membuat aktiviti-aktiviti bersama belia dalam komuniti setempat. Untuk yang kosong tu apa? Yang 2 kotak kosong tu, cuba kita tengok. Yang belum diisi. Untuk isu apa? Keadaan semasa dan juga isu yang dikenal pasti. Okey, keadaan masa depan yang ingin diingini dan juga keadaan masa sekarang. Mungkin para peserta, dari kacamata para peserta, bagaimana keadaan sekarang? Belia dalam komuniti yang boleh kita kenal pasti masalah-masalah berbangkit bagi menghasilkan pelancongan tindakan yang efektif. Ya, saya persilakan. Mungkin permasalahan sosial ini kita dapat konotasi melalui Assalamualaikum Puan. Ya, silakan. Okey, pandang-pandang saya masalah yang kita hadapi sekarang adalah kekurangan belia tu sendiri untuk menyertai persatuan. Kelab-kelab belia ataupun persatuan-persatuan belia sebab pada pandangan mereka benda ni tidak memberikan manfaat pada mereka. Sedangkan seperti kita tahu persatuan ni memberikan kita macam-macam. Maksudnya daripada aspek kemahiran, daripada aspek orang kata tolong-menolong, daripada aspek luarannya lah yang belia sendiri tak sedar benda tu. Jadi pada pandangan saya mungkin ianya adalah perlu dilakukan secara dua hala lah. Maksudnya mungkin pelajar tu sendiri perlu didedahkan secara awal berkenaan penyertaan ataupun keahlian-keahlian dalam persatuan tu sendiri ataupun persatuan tu sendiri kena mencari pelajar-pelajar ataupun belia-belia ini sama ada tak kisahlah belia bersekolah ke, belia berkejaya ataupun belia berisiko sekalipun ia perlu dilakukan secara dua hala pada pandangan saya lah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas idea tersebut. Itu idea kita kekurangan belia terutama dalam penyertaan persatuan-persatuan yang melibatkan hubungan dua hala antara komuniti dan juga belia. Dan melalui perbincangan ini kita menyarankanlah agar persatuan-persatuan cuba mencari belia melalui platform-platform Facebook, platform WhatsApp, ataupun platform media sosial yang kita gunakan. Persatuan diseru untuk mencari belia, menyertai persatuan-persatuan yang bersesuaian dengan belia. Ya, terima kasih atas lontaran idea tersebut. Saya buka lagi untuk para peserta. Mungkin ada lontaran idea seterusnya. Puan Moderator, saya ingin mencadangkan seperti company-company macam GLC ataupun corporate sector sepatutnya memberi kelonggaran ataupun working flexible yang lebih longgar kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang keciciran ini supaya mereka dapat memberi perhatian yang lebih kepada mereka sebab kita tahu sekarang semua ibu bapa pun sibuk mencari rezeki kehidupan.
Kadang-kadang mereka mengabaikan kasih sayang mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi saya cadangkan supaya memberi kelonggaran waktu fleksibel kepada keluarga yang mempunyai anak mempunyai masalah keciciran belia itu. Baik, terima kasih Encik Lee. Dia yang amat baik, dia keberanan pihak syarikat ataupun DRC. Kita cuba ambil maklum. Sama-sama berganding bahu dalam isu belia, setiap permasalahan belia dan juga isu-isu kekeluargaan yang berbangkit melalui kerja-pekerja mereka, keperanan pihak industri. Ada hubungan dua hal antara pihak industri dan juga pekerja yang merangkumi aspek kekeluargaan untuk mengambil maklum, mengambil tahu, sama-sama ambil tahu permasalahan staf-staf di bawah syarikat tersebut. Okay, terima kasih Encik Lim. Idea yang amat baik saya kira. Peranan pihak industri sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama. Okay, terima kasih Encik Lim. Baik, idea seterusnya. Saya buka pada para peserta. Mungkin juga pihak-pihak media massa yang boleh memberi maklum untuk syarikat-syarikat yang aktif dan syarikat-syarikat yang aktif atau syarikat DLC yang sama-sama menyumbang idea, sama-sama cuba menyelesaikan permasalahan belia, diberi kredit oleh pihak kerajaan. Dan mungkin dapat menarik minat syarikat-syarikat untuk sama-sama berganding bahu. Anda ingat nama-nama syarikat yang bergerak aktif dalam program komuniti ataupun yang bekerjasama dengan pihak sekolah, mungkin ada pihak industri yang berminat bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun komuniti dalam masyarakat setempat. Kita boleh beri kredit kepada syarikat-syarikat tersebut. Mungkin pemaparan nama di media massa. Memberi galakan, pastinya dapat memberi galakan kepada syarikat-syarikat yang lain untuk bekerjasama dalam komuniti. Baik, saya teruskan perbincangan. Mungkin di situ ada idea-idea daripada para peserta yang ingin menambah. Saya persilakan. Ataupun para peserta ada idea untuk isu yang pertama, kedua dan ketiga tadi. Mungkin di celah-celah kita berbincang tentang isu yang ketiga. Ada idea untuk isu yang pertama tadi, isu keciciran pelajar, ataupun isu yang kedua tentang meritokrasi dan isu yang ketiga tentang kesihatan mental. Boleh dilontarkan di sini. Pak Moderator, saya ada satu sebab saya tiba-tiba terfikir tapi saya tak pasti sama ada dia di topik 1, 2 ataupun topik 3. Sebab belia ini tak kisah sama ada tercicir ataupun tidak tercicir, mereka aktif, inovatif dan kreatif. Kadang-kadang idea yang difikir oleh mereka memang wajar tetapi dipandang sinis oleh masyarakat. Barangkali saya fikir mungkin boleh wujudkan satu platform yang besar untuk membolehkan mereka melontar idea sama ada pandangan mereka terhadap isu semasa ataupun perkembangan politik negara yang memberi ruang kepada mereka bersuara, mendengar suara hati mereka. Okay, terima kasih Encik Lim. Idea yang sangat bernas, iaitu idea tentang para belia yang mempunyai
idea-idea yang kreatif dan juga inovatif. Kita melalui perbincangan ini kita menyarankan untuk pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang terbabit untuk menyediakan satu platform media massa. Platform media massa untuk para belia di negara ini memberikan idea-idea yang kreatif dan juga inovatif. Dan mungkin dari situ pihak-pihak industri yang melihat idea tersebut akan sama-sama berminat untuk mengembangkan idea tersebut lagi menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang kreatif dan juga inovatif. Okay, terima kasih Encik Lim atas idea tersebut. Idea yang kita tak jangka. Okay, terima kasih Encik Lim. Sangat bagus idea tersebut. Mungkin dari idea tersebut, isu kreatif dan inovatif, para peserta lain nampak apa-apa kelompangan ataupun ada penambahbaikan untuk idea-idea yang kreatif dan juga inovatif. Okay, saya persilakan para peserta. Saya kira saya bersetujulah dengan Encik Lee Sultan tadi berkaitan tentang mewujudkan platform media massa untuk belia lah khususnya. Kerana apa? Dengan wujudnya platform sebegini, kita secara tak langsung dapat mengurangkan masalah cyberbully lah kita kata. Sebab sekarang ni semua mempunyai hak bersuara, tetapi rata-rata meluahkan di platform yang salah. So saya kira dengan platform yang tepat sebegini, dengan perbincangan ilmiah yang disuarakan oleh belia dan cadangan mereka tu kita boleh ambil dengan sangat baiklah dengan adanya platform yang sangat tepat sebegini. Baik, terima kasih atas tambahan idea tersebut. Okay, kita nampak adanya hak bersuara. Misalnya adanya hak bersuara dalam kalangan belia. Tetapi lontaran suara tersebut tidak disalurkan pada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi, melalui perbincangan ini, kita mohon pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang berkenaan untuk mengadakan satu platform yang boleh para belia salurkan pandangan ataupun permasalahan mereka, mungkin boleh dilontarkan di situ. Okay, terima kasih atas idea tersebut. Satu platform untuk hak bersuara, platform yang betul, platform yang tepat. Baik, seterusnya mungkin ada idea-idea untuk para peserta tambah. Puan. Okey, saya nak tambah berkenaan kesihatan mental. Yang tadi tu macam kita tak nampak lagi dia punya apa kita nak buat. Kalau isu tu ada, pada pandangan saya kita kena lebih wujudkan satu talian hotline yang lebih spesifik pada pelajar-pelajar sekolah ni untuk mereka tahu yang mereka ni ada yang dengar, ada yang bantu mereka kalau mereka ada dalam situasi tu. Jadi pada pandangan saya, emosi dan kesihatan mental pelajar-pelajar sejak dari awal ni kita memang kena jaga. Bukan bila mereka dah drag sampailah ke universiti baru mereka sedar mereka ni ada masalah dalam diri mereka. Kalau daripada awal kita dedahkan, okey, siapa-siapa yang ada masalah ke apa atau berkaitan mental atau apa pun boleh call hotline. Mungkin hotline ni adalah kerjasama daripada KKM, KPM, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga selain daripada talian kasih yang ada. Sedia ada lah sekarang ni. Itu saja, terima kasih. Baik, saya juga sangat bersetuju dengan idea tersebut. Kita mungkin terlepas pandang di situ. Kita ada talian kasih, tetapi kita masih belum ada talian untuk penghubung masalah-masalah remaja dan juga belia yang perlu disalurkan. Juga. Mungkin dari segi perbincangan ini, kita boleh menyarankan satu talian hotline untuk para belia dan juga remaja untuk mengajukan apa-apa masalah mereka. Dan mungkin di situ ada jalan penyelesaiannya yang boleh kita ambil dari peringkat bawah lagi. Okay, terima kasih atas idea tersebut. Mungkin kita terlepas pandang di situ. Saya teruskan dengan idea-idea para peserta.
Puan Moderator, saya ingin tambah lagi berkenaan dengan hotline ya yang cadangan tadi. Hotline itu sepatutnya boleh menggunakan pelbagai bahasa dan pelbagai bahasa tempatan lah. Sebab bukannya semua kita tahu Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai etnik. Ini bermaknanya perkhidmatan itu perlu diberikan dalam pelbagai bahasa. Ini adalah memudahkan belia kita untuk berkomunikasi. Dan jika boleh, guru ataupun pihak sekolah perlu mempromotkan hotline itu kepada pengetahuan murid-murid kita supaya mereka bermasalah, mereka tahu cari saluran untuk mencari untuk dapat langkah-langkah ataupun cadangan ataupun nasihat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih Encik Lim atas perantaran idea yang benar. Kita melalui perbincangan ini, kita mengusulkan untuk talian hotline tersebut melalui pelbagai bahasa. Dan juga mungkin kita boleh selitkan dialek-dialek yang kalau kita lihat dalam media sosial. Apa-apa perbincangan yang menggunakan dialek pastinya mendapat sambutan daripada pihak-pihak di kampung ataupun pihak yang penggunaan dialek tu. Kan Kecik Kelantan. Penggunaan dialek tu mungkin satu usaha untuk kita sama-sama lah untuk pelajar-pelajar menarik para belia untuk untuk permasalahan mereka diaturkan melalui hotline tersebut atas inisiatif pelbagai bahasa dan juga mungkin dialek boleh diambil kira. Baik, lontaran idea seterusnya. Mungkin idea untuk isu pertama, isu kedua ataupun ketiga. Puan, saya juga berpendapat bahawa kita di peringkat sekolah juga kita perlu lebih mewujudkan satu program yang di mana kemungkinan setiap kalau waktu masa dulu sebelum pandemik ada perhimpunan kan, jadi macam mungkin dalam perhimpunan tu boleh selitkan satu orang kata information yang di mana mewujudkan untuk program ni. Contohnya kalau macam pelajar kalau mempunyai masalah mereka perlu merujuk pada apa, dan sekiranya kalau mereka ingin melakukan, contoh kalau sekarang kalau keadaan stres mereka perlu buat apa. Sebenarnya setahu saya dan pengalaman saya sendiri masih ada juga pelajar-pelajar yang tidak tahu apabila mereka mengalami masalah, contoh dalam mengalami masalah kemurungan ke ataupun memerlukan seseorang untuk mereka meluahkan apa yang mereka rasa, mereka memang tidak tahu platform di mana sebenarnya. Pendapat saya masih banyak lagi yang mereka tak tahu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas lontaran idea tersebut melalui platform perhimpunan pagi di sekolah boleh digunakan untuk mempromoti permasalahan pelajar ni boleh diajukan di mana. Jadi kita perkukuh untuk aktiviti perhimpunan pagi. Jadi menyelipkan isu-isu sosial dan cara mengatasi masalah tersebut. Dan juga platform apa yang boleh dirujuk oleh para pelajar seandainya ada masalah yang berbangkit. Okay, terima kasih atas idea tersebut. Kita ada lebih kurang 15 minit. Mungkin ada lontaran idea untuk isu yang pertama, isu kedua dan juga isu ketiga. Okay, mungkin kita boleh tengok isu yang pertama tadi, isu tentang kefikiran beliau. Keadaan masa depan yang dikendaki, syarat perlu longgar dan dijelaskan. Potensi pelajar perlu diberikan penekanan dari aspek kemahiran. Dan yang ketiga, mengukuhkan bidang kemahiran sejak dari sekolah tingkat awal lagi, sekolah menengah tingkat rendah.
ambil berat mengenai tasiah pelajar dan juga pelan tindakan. Pelan tindakan yang penting. Mengkaji balik sistem pendidikan, penambahbaikan, latihan kemahiran, buku profesional di sekolah menengah, tingkat menengah rendah, peranan guru kaunseling, memperkukuh peranan guru kaunseling, bilangan guru yang perlu ditambah bagi mencukupi nisbah bagi pelajar. Dan juga kita fokus pada pandangan yang tadi tentang peranan guru kaunseling, mereka yang terlibat sahaja perlu diambil maklum untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar. Jadi yang mempunyai latar belakang kaunseling, peranan guru kaunseling perlu diperluaskan bagi mengenal pasti potensi dan juga perkembangan pelajar untuk mengetahui spesifik kepakaran pada pelajar. Dan juga peranan guru pada peringkat sekolah perlu mempunyai jiwa. Guru diseru untuk mempunyai jiwa untuk mengajar, jiwa untuk mendidik, untuk sistem meritokrasi dan juga persediaan kaunseling berjaya, sesi kaunseling untuk pemilihan khusus, mencintai potensi diri dari peringkat awal, persediaan pelajar-pelajar, pemantapan pelajar dan menubuhkan sistem yang holistik yang menyeluruh. Dan untuk pelan tindakan, mewajibkan pelajar menghadiri kaunseling kerjaya, mewajibkan pelajar. Yang perlu dibuat berkali-kali. Ada 2 kali tadi Encik Lee maklum. Peringkat ada 2 kali. Sejak dari tingkatan 5 masuk ke institusi pengajian tinggi. Juga menyediakan khusus-khusus yang spesifik pada pelajar. Contohnya khusus pengucapan awam, khusus berbahasa, kemahiran berbahasa yang perlu digilat dalam diri remaja dan juga belia. Pengucapan awam itu penting ketika kerja, kemahiran berbahasa, bagaimana penggunaan transaksi mungkin, penggunaan berbahasa. Dan juga kempen untuk masuk ke institusi pengajian tinggi perlu dipertingkatkan, pelajar lebih, menjadikan pelajar lebih bersemangat. Dan juga peranan pihak NGO dan juga pihak sekolah melalui kerjasama hubungan dua hala bagi membantu golongan terpinggir seperti anak-anak gelandangan dan juga ibu tunggal. Yang ini kita selalu terlepas pandang sebenarnya, anak-anak gelandangan dan juga anak-anak ibu tunggal yang perlu kita ambil maklum. Dan juga mekanisme untuk pengesanan kesisiran pelajar perlu kita bangunkan, langkah awal perlu diambil, yang itu dicegah pada peringkat awal, dan sistem holistik yang menyeluruh perlu ditubuhkan, dan juga pemberian penajaan tadi yang disentuh oleh Encik Urin perlu diubah supaya pelajar boleh mencuba mencari pengalaman dan juga mengadakan sesi counseling program-program yang berkaitan isu disiplin dan juga isu moral, kesihatan mental, peranan guru, counseling, perlu mendedahkan seminar pada pelajar dan sistem merit. Begitu juga dengan idea sistem merit. Sistem merit yang diwujudkan, pelajar perlu dapat mengakses sistem merit tersebut agar pelajar lebih bersemangat, tahu berapa markah yang diperoleh melalui sistem merit tersebut. Dan pelan tindakan kita ialah mengadakan sesi kaunseling, program-program berkaitan dengan kaunseling, wujudkan talian hotline, yang kita terlepas pandang, sebab ini hanya talian kasih kerjasama antara pihak kementerian supaya ruang berhenti dan juga mengajukan masalah-masalah mereka. Dan talian ini seperti yang disentuh oleh Encik Lim, harus kita kembangkan mengikut banyak bahasa, penggunaan bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, dan juga mungkin ada dialek-dialek yang boleh menarik minat remaja-remaja dan dari kawasan pedalaman mungkin daripada dialek-dialek tersebut dapat menarik minat mereka untuk berkongsi permasalahan ataupun ada idea-idea yang bernas untuk dikongsi. Seterusnya, mewujudkan program aktiviti-aktiviti sebagai platform untuk murid meluahkan apa yang mereka alami dan idea yang baru tadi dalam platform perhimpunan pagi yang kita harap boleh digunakan sebagai platform untuk membantu para pelajar dan juga para belia
Apa yang penting adalah jaringan sosial, itu juga dengan jaringan sosial, antara komuniti, satu kampung dan juga NGO, peranan GRC. Peranan GRC yang kita terlepas pandang, mungkin adanya peranan GRC, pihak-pihak industri dalam komuniti dapat menarik minat belia untuk lebih bersemangat. Sebab peranan GRC ini besar industri. Mungkin dari situ dapat belia-belia ini boleh bekerja dengan pihak syarikat yang bersama-sama dengan program komuniti. Dan juga peranan media untuk menguar-warkan pihak industri yang sama-sama bekerjasama. Mungkin ada kredit di situ untuk pihak industri. Kerajaan perlu mewujudkan platform media massa, khusus buat belia. Yang itu kita terlepas pandang sebelum ni. Peluang belia untuk membukakan idea-idea yang kreatif dan inovatif. Pastinya idea-idea yang bernas dari setiap pelosok di Malaysia ini dapat kita lalui platform tersebut. Seterusnya dapat mengurangkan masalah cyberbullying di mana haba suara dapat disalurkan secara ilmiah dan cepat melalui saluran yang betul. Saluran untuk para remaja dan juga belia. Saya kira ini pandangan yang amat baik yang kita dapat teroka pada tengah hari ini. Kita dapat kongsi sama-sama idea tersebut. Okay, mungkin ada 5 minit ni untuk para peserta mungkin bukan melontarkan idea ataupun untuk memberi pandangan peribadi. Okay, saya beri 5 minit. Mungkin dari platform perbincangan kita tengah hari ini, kita juga boleh membuat jaringan untuk komuniti dan juga jaringan para peserta semua. Contohnya saya dari UNIMED, mungkin Cik Lim dari mana? Ataupun Puan Sri Nilam, Cik Lim Jauzan, Cik Lim Tian Hong, Puan Atika, Cik Ahmad Afiq Isafri, dan juga Cik Nurul Sukuria melalui platform perbincangan kita. Dan satu masa nanti kita boleh sama-sama menganjurkan aktiviti-aktiviti belia yang boleh kita buat bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat mengenali antara satu sama lain selepas ini. Melalui kerjasama akan kita bina. Mungkin ada pandangan peribadi kepada ahli peserta semua. Saya persilakan Cik Ahmad Afiq, Puan Atika Rahman, Cik Lim Tian Hong, Cik Lim Jauzan dan Puan Sri Nilam. Sebelum kita tutup majlis ini, okay, saya persilakan. Baik, mungkin waktu hampir pukul 1, semuanya keluh hendak berkata ataupun mungkin ada tugas-tugas yang menghambat di luar sana, masih mengganggu fikiran masing-masing. Okay, saya mewakili pemudah secara pada hari yang berbahagia ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada para peserta semua atas lontaran idea-idea yang bernas. Okay, alhamdulillah melalui platform ini kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang cuba dibangkitkan dan kita juga dapat mencari jalan penyelesaian dengan pelan-pelan tindakan yang amat baik yang ada di antaranya di luar kotak, idea-idea di luar kotak. Okay, terima kasih kepada semua peserta. Cik Ahmad Afiq Isafri, Puan Atika Rahman, Cik Lim Tian Hong, Cik Lim Zaza dan juga Puan Sri Nilam Juwita. Mudah-mudahan perkongsian idea kita pada tengah hari ini dikira sebagai wakaf yang berpanjangan untuk yang beragama Islam.
Dan juga terima kasih kepada semua. Okey, bagaimana yang Cik Nurul Fitriah maklum, minta kita semua untuk ambil gambar sebelum kita tutup majlis ni, ataupun saya serahkan majlis ini kepada tuan rumah GSM. Okey, saya persilakan. Okey, hello, baik. Assalamualaikum. Okey, saya nak minta semua untuk buka kamera masing-masing. Mana yang boleh buka tu sebab kita akan ada sesi bergambar sebelum semua boleh pergi ke Dewan Maya. Okey. Okey, ready? Okey. Sekejap. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa petang pula ya.